Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar sekalian, kita sambung perbincangan kita dalam kitab Hikayatun Fiqhiyatun Mukhtarah. Kita ini 10 jilid besar ni. Dan kita belum jumpa lagi terjemahannya. Ramai jemaah duk tanya ni, cerita sedap ni nak beli. Belum ada terjemahan lagi. Dengar cerita lah dulu. Tengok rakaman kita ni. Kisah kita pada kali ini, hari ini 26 hari bulan 2, 2022. Kisah kita pilih iaitulah kisah seorang sahabat Nabi, nama dia Ka'ab dengan mati ain, Ka'bun. Tapi kalau kita kod Melayu, Ka' jadi letih bunyi. Kena kata Ka'ab juga dah. Ka'ab bin Ujrah. Ka'ab bin Ujrah ni waktu umrah di Hudaibiyah, rambut dia penuh dengan gutu. Gutu ni 2 ekor pun tak boleh nak tidur dah. Ni rambut dia penuh gutu. Kata tak apa. Orang Kelantan kata ngongak-ngongak nak gutu tu. Ya, banyak. Jadi sehingga dia terpaksa kena cukur kepala dalam ihram. Maknanya kita masih lagi dalam tajuk kita, orang yang berihram sekiranya terdesak, dia boleh langgar larangan ihram, tidak berdosa dan dia kena bayar fidyah. Ini tajuk kita. Mari tengok dia punya teks hikayat, kemudian kita sambung dengan cerita kita insya-Allah. An Abdurrahman bin Abi Layla, seorang ulama fiqh masyhur, nama dia Ibnu Abi Layla. Abdurrahman bin Yasar, nama penuhnya begitu. Tapi orang Arab ni dia suka abi-abi kan, Abi Ibnu. Dia meriwayatkan daripada sahabat Nabi, nama dia Ka'bi bin Ujrah. Ka'bi bin Ujrah dengan ain. Radhiyallahu anhu. Qala, kata di Ka'ab, asabani hawamun fi ra'si. Aku telah diuji dengan hawam. Jadi dari riwayat kata al-qamlu, gutu yang banyak atas kepala dia ni. Oh, apa ni bahasa kita kapur ni, ngongak-ngongak ni, mana gutu ni banyak. Boleh kau gutu ngongak? Kau gutu ni benda kecil tak boleh ngongak dah. Yang penting dalam kata ya tanasaru ala wajhi, naik daripada kepala, duduk bergaya atas muka. Banyaknya gutu. Allahu akbar. Wa ana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi am al-Hudaibiyah. Aku bersama dengan rombongan Nabi sallallahu alaihi wasallam nak pergi umrah yang terhalang, yang disekat oleh Quraisy di Hudaibiyah. Bila ni? Tanda pelajar, iaitulah pada bulan Zulqa'dah tahun yang ke-6 Hijrah. Hatta takhawwaftu ala basari. Jadi banyak sangat kutu ni, aku takut dia masuk dalam mata. Oh, bekak mata kita. Maka fa anzalallahu ta'ala fiyya, Allah Ta'ala pun turun ayat Quran nak melepaskan masalah aku ini, iaitulah surah Al-Baqarah ayat 196. Dalam surah Al-Baqarah 196, faman kana minkum maridan aw bihi azam min ra'sih. Itu ayat dia. Faman kana minkum maridan, siapa dia sakit, au bihi, ataupun dia menanggung satu azan, satu benda yang menyusahkan, menyakiti di kepala dia, maka dia boleh cukur kepala dan dia kena bayar fidyah dalam ayat yang kita akan baca nanti. Ini baru teks ni. Fada'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi panggil, buat mari Ka'ab weh. Faqala li, baginda Nabi sallallahu bersabda, ihlik ra'sak, cukur kepalamu. Ni dalam ihram, patut tak boleh cukur. Tapi dah menyakiti ni, gutu sampai atas muka dan dia merayak. Ihlik ra'sak, mu cukur kepalamu, maknanya
wasum salasati ayyam, dia punya kafarah, denda dia orang yang langgar ihram, ni langgar ihram, cukur kepala, tersalah pakai baju, pakai minyak wangi, potong kuku, denda dia pilihan, dia panggil dam takhir, dam pilihan. Apa dia? Sum salasati ayyam, puasa 3 hari. Au at'im sittata masakin, ataupun kamu beri makan 6 orang miskin. Faraqa, faraqa ni maknanya 6 orang miskin, kita kata 3 kantang, 3 kantang, 2 cupok seorang. Min zabibin, daripada zabib, daripada tamar, daripada beras, semuanya makanan lah. Au unsuk syatan, ataupun musmelih seekor kambing. Jadi ada pilihan. Ini dia panggil dam takhyir. Kita boleh pilih puasa 3 hari, beri makan 6 orang miskin, atau seekor kambing. Fahalaqtu ra'si, katakan aku pun cukur kepala, habislah. Bila cukur, gutu pun hilang lah. Summa nasaktu, kemudian aku sembelih seekor kambing. Memang dia pilih yang terbesar dalam fidyah. Itu pilihan, dia pilih yang besar tak apa, tak ada masalah. Hadisun sahih wal lafzu li Abu Dawud wa rawahu aidan al-Bukhari wa Muslim wa Ahmad wa ghairuhum. Baik para jemaah sekalian, dilalatu al-hikayah. Hikayah, apa dalil hikayah ni? Jawazu halqil muhrim ra'sahu, orang yang dalam ihram boleh cukur kepala sekiranya ada benda yang menyakiti. Kita panggil masuk kutu ke apa benda lah, yang penting menyakiti. Dan wa wujubul fidyah, dia wajib bayar fidyah. Fidyahnya dalam bentuk 3 perkara pilihan, boleh pilih antara 3 perkara tadi. Ada masalah Ka'ab bin Ujrah. Sekarang ni kita balik kepada tajuk-tajuk yang diperbincangkan, 10 perkara dalam hikayat kita ni. Macam biasalah. Yang pertama, rawi al-qissah. Nama dia Abdul Rahman bin Yasar, tapi masyhur glamour dia dengan nama Ibnu Abi Layla. Ibnu Abi Layla. Abu Layla tu nama dia Yasar. Ibnu tu nama Abdul Rahman. Abdul Rahman bin Abi Layla bin Yasar, Al-Ausi, orang Aus, Al-Ansari, Madinah, tabi'iyu, ulama tabi'in. Sebab apa tabi'in? Karena dia dilahirkan 6 tahun akhir pemerintahan Sayyidina Umar. Ini pendapat yang dipilih oleh Imamul Hafiz Ibnu Hajar dalam Tahzibut Tahzib. Az-Zahabi kata dia dilahirkan di zaman Khalifah Abu Bakar. Wallahu alam. Tapi Tuan Syekh kita, pengarang kitab ni memilih dia lahir zaman Sayyidina Umar. Wa huwa al-Imamul Allamah Al-Hafiz Abu Isa Al-Ansari Al-Kufi Al-Faqih, yuqalu Abu Muhammad. Abu Isa ataupun Abu Muhammad, dia punya kunyah dia. Qala Abdul Rahman bin Abi Layla rahimahullah, adraktu 20 wa mi'ah. Aku sempat bertemu dengan 120 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan Ansar. Ini tabi'in besar ni, 120 sahabat dia sempat jumpa. Idza su'ila ahadum an syai'. Dengar ni tuan-tuan, ni yang kita rasa malu ke diri ni. Sahabat-sahabat ni bila orang tanya dia, Tuan Syekh apa hukum sekian? Wadda'an akhahu kafahu. Dia suka sangat kalau saudara dia tolong jawab. Warak sahabat ni tak nak jawab mudah-mudah. Kita hari ni, ya ustaz, apa hukum kau ni? Ustaz tak jawab lagi, anak murid tolong jawab. Berebut spekar dengan tok guru. Ini perangai orang-orang yang warak, payah nak jawab soalan. Dia jawab, bukan tak jawab, tapi dia mengharapkan kalau sahabat ni tolong jawab, orang ni tolong jawab, dia tak nak jawab. Sebab itulah kita ni kena belajar adab warak ni juga. Anda tengok dalam media sosial sekarang ni, kalau timbul apa-apa isu, ustaz ni komen, pendakwah ni komen, orang itu komen, orang ni komen. Kita kadang-kadang kita ambil pendekatan, tengok dululah. Kadang-kadang isu yang dibangkitkan tu belum jelas lagi. Belum jelas. Bila diperjelaskan, nampak macam taklah seteruk yang ni, yang netizen gomo tu dalam Facebook tu. Jadi kita sabar-sabar dulu.
Baik para jemaah sekalian, kita belajar ilmu dari kalangan ulama-ulama besar. Mudah-mudahan kita dapat mengikuti, meniru akhlak mereka insya-Allah. Wa qala anhu Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin ulama besar, tabi'in. Kata orang Muhammad bin Sirin ini ayatun fil wara'. Allahu akbar. Seorang yang sangat wara', Muhammad bin Sirin, dan sangat menghormati ibu dia. Kalau orang tengok Muhammad bin Sirin di dalam majlis, diam senyap tu, cuba tengok keliling-keliling. Biasanya mak dia ada. Kalau ibu dia ada, senyap dia. Mana dia tak bercakap banyak. Hormat pada mak dia. Apalah kita hari ni, mak tanya sepatah, dia cengeng 10 patah. Allahu akbar. Allah Taala lah jaga akhlak anak-anak kita, cucu-cicit kita. Akhlak kita sendiri dengan orang tua macam mana? Allahu akbar. Kata di Muhammad bin Sirin, aku pernah duduk di dalam majlis Abdul Rahman bin Abi Layla. Sahabat-sahabat dia, murid-murid dia sangat menghormati Tuan Syekh ni, macam dia seorang raja. Hormat dia. Kita kena hormat kepada guru, tapi janganlah sampai ketaksuban, melampau, merangkak nak jebak, itu tak boleh. Itu dipanggil takdis. Takdis maknanya mensucikan guru, tak boleh. Hormat wajib kena hormat. Suci tak boleh. Dia manusia. Dia ada silap, dia ada salah, macam kita juga. Kata di Abdullah bin Al-Haris, dia kata dia pernah berjumpa dengan Ibnu Abi Layla. Bila aku tengok dia, watak dia, akhlak dia, masya'artu an-nisa, aku tak memikir ada ibu yang melahirkan anak seperti orang ni. Allahu akbar. Maknanya mulianya akhlak, hebatnya ilmu, ketokohannya besar. Qutila Abdul Rahman bin Abi Layla biwaqatil Jamajim. Dia dibunuh dalam peperangan Jamajim pada tahun 82 ataupun 83 Hijri, ketika Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi menjadi amir di Iraq pada zaman khilafah Abdul Malik bin Marwan. Ketika itu Abdul Rahman bin Al-Ash'as Al-Kindi dan beberapa orang lagi cuba nak menentang, maka berlakulah peperangan Al-Jamajim di Dir Al-Jamajim, dan Ibnu Abi Layla di antara orang yang terbunuh dalam peristiwa ini tersebut, rahimahullahu ta'ala. Baik para jemaah sekalian, kita pindah kepada tuan cerita. Yang tadi rawi cerita, Ibnu Abi Layla. Sekarang ni kita pindah kepada sahib al-qissah. Tuan kisah ni siapa dia? Nama dia Ka'bu bin Ujrah dengan ain. Ka'bu bin Ujrah. Ka'ab bin Ujrah ni banyak. As-Sahabi, Al-Ansari, As-Salimi, Al-Madani, orang Madinah. Dia ni salah seorang daripada rawi yang meriwayatkan hadis selawat Nabi ni sallallahu alaihi wasallam. Saya selalu sebutkan rawahu Ka'ab bin Ujrah. Dia mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, mari jumpa Nabi, bertanya tentang selawat. Ni Ka'ab bin Ujrah ni. Selepas daripada itu, dia jadikan selawat yang dia terima daripada mulut Nabi itu sebagai hadiah. Bila orang mari jumpa dia, dia kata, ala uhdilaka hadiyatan, nakkah aku beri hadiah kepada kamu satu hadiah? Nak? Sahabat Nabi nak beri hadiah, kenapa tak nak? Tapi tu orang ingat, bukan hadiah makan roti jala, bukan makan roti tempayan. Dia bagi hadiah. Aku dengar daripada mulut Nabi SAW, bila Ka'ab bin tanya bagaimana kita nak selawat, maka Nabi ajar SAW. Ka'ab jadikan selawat yang sahih ini, dan mana Ka'ab, Allahumma, lafaz dia, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Ka'ab jadikan sebagai hadiah kepada orang-orang yang datang bertemu dengan dia. Masya Allah. Tuan-tuan dapatkan risalah selawat sahih ni dari dalam pamflet kita ni. Salah satu daripada pamflet. Alhamdulillah. Baik. Dan Ka'ab ni min ahli bai'atir ridwan. Tadilah orang yang pergi dalam peristiwa Hudaybiyah. Kan dia kan cukup kepala di Hudaybiyah. Hudaybiyah ni
ada perjanjian besar di antara Nabi dengan Quraisy. Setelah Quraisy menyekat Nabi tak boleh masuk Mekah, maka dia buat perjanjian. Tuan-tuan yang pergi Mekah, tengok dalam buku yang saya usah ni, nama dia Makkah Al-Mukarramah, kelebihan dan sejarah. Dalam ni kita letak cerita, cari cerita peristiwa di Al-Hudaybiyah. Ada cerita ni. Qala Az-Zahabi haddatsa bil Kufah wa bil Basra. Dia telah pergi ke Kufah, ke Basrah, dia meriwayatkan hadis-hadis Nabi, mengajar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di sana. Istakhara Islam ba'dul waqt. Dia terlewat sikit masuk Islam, tidak peringkat awal. Kemudian bila dia masuk Islam, dia menyertai semua peperangan-peperangan yang dihadiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan peristiwa yang berlaku di Hudaybiyah, sehingga turun ayat Quran boleh cukur kepala dan kena bayar fidyah. Allah Ta'ala turunkan dengan sebab Ka'ab yang diserang oleh gutu ataupun qaml. Gutu, orang Kelantan kata gutu lah ada atas kepala tu. Ka'ab meninggal pada tahun 51 atau 52 Hijri. Umur dia 75 tahun. 75 tahun. Waqila ada orang kata 77 tahun. Alhamdulillah. Itulah Ka'ab bin Ujrah. Kita juga telah pun dapat apa? Dapat hadiah daripada Ka'ab ni apabila kita menerima riwayat, beramal dengan riwayat yang diajar, yang disebut oleh Ka'ab di dalam hadis yang mulia ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Baik, di mana ke Al-Hudaybiyah? Tuan-tuan tengok Al-Hudaybiyah di mana? Jawab dianya, Al-Hudaybiyah ni asalnya nama telaga. Al-Hudaybiyah tu asalnya nama telaga. Nama telaga. Kemudian terkenal tempat itu dengan nama tempat ni. Hudaybiyah. Nah, tuan-tuan tengok di dalam buku kita ni dia panggil masjid-masjid sejarah di Mekah ada Hudaybiyah. Dan di sini kita juga sebut tentang perjanjian Al-Hudaybiyah tu yang Nabi kita berjanji di antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Quraisy, ada di sini, boleh bacalah insya-Allah. Sekarang ni dalam kitab ni kata jauh daripada Mekah 9 mil, duduk di pinggir Mekah. Saya tak nak bercakap banyaklah, zaman kita ni kita sendiri dah pergi, kenapa kita nak riwayat daripada orang? Kalau tuan-tuan pergi ke Masjid Hudaybiyah, nak balik ke Mekah, kita akan baca dia tulisan di signboard dia tu, Makkah Al-Mukarramah 22 km. Maknanya sempadan dia Hudaybiyah ni di luar tanah haram Mekah. Sempadan di antara dia dengan Mekah 22 km. Bukan, duduk di border tanah haram tu ke masjid 22 km. Jarak je. Boleh siapa dia pergi, tak apa nak ingat mana tu. Tapi kalau tanya tuan-tuan, pergi tak minum susu unta? Ingat selalu. Jadi Hudaybiyah tu duduk di tempat minum susu unta tu. Depan dia tu nak balik Mekah, kan kita singgah di muzium. Itu sejarah dia. Baik. Asalnya Nabi SAW nak pergi Mekah, Nabi kita duduk di Madinah 6 tahun. Kemudian baginda SAW bermimpi masuk Mekah. Dia mimpi dia pergi Mekah. Nabi beritahu kepada para sahabat, aku masuk Mekah. Sahabat yang tak balik Mekah 5 tahun lebih ni gembira lah, happy sangat lah. Boleh balik Mekah ni, kenapa tak happy? Kita tak balik 2-3 tahun rasa suka dah. Ni 6 tahun pergi. Sepatutnya daripada jalan Madinah dia akan mari ke Jumum, Asfan, Jumum, Marra Zahran sekarang, atau dulu nama Jumum sekarang. Dia akan pergi ke Tanaim, Mekah, dekat. Tapi panglima Quraisy nama dia Khalid ibn al-Walid. Khalid masa ni kita tak dikata radhiyallahu anhu, dia kafir masa tu. Khalid pergi attack Nabi, tak benar masuk Mekah. Maka Nabi lencungkan jalan daripada nak pergi ke Tanaim, dia pusing ke kanan, pusing melalui jalan yang agak sukar. Tengok dalam hadis ni kata melalui jalan yang agak sukar. Sehinggalah sampai ke Hudaybiyah. Sampai di sana, maknanya melencong jauh tu gitu. Sebab sampai di Hudaybiyah tak boleh masuk juga.
Allahu Akbar. Akhirnya berunding punya berunding, sampailah peringkat Quraisy tetap pendirian, tidak benar masuk, tapi dia buat perjanjian damai. Dalam perjanjian Hudaibiyah ni nampak memihak kepada Quraisy. Mana-mana orang Mekah lari ke Madinah, Nabi SAW kena hantar balik. Mana-mana orang Madinah lari ke Mekah, Quraisy tak hantar balik. Nampak tak seimbang. Orang dia lari, kita kena hantar balik. Orang kita pergi, tak payah hantar balik. Hai, sahabat kata, macam mana ni Rasulullah, nampak kalah kita ni. Nabi kata, aku Nabi, diam, jangan lawan. Betul lah, yang lari daripada Madinah pergi ke Mekah tu munafik. Buat apa kita ambil dia? Biarnya lari lah, senang. Selesai, bersih Madinah daripada geng-geng yang tak ada pendirian ni. Tapi orang Mekah yang lari ke Madinah kena hantar balik tu macam mana? Kesian dia orang ni. Kalau hantar balik kena pancur, kena bunuh. Allah SWT Maha Kaya. Nabi kata, mu tak boleh duduk Madinah, kamu kena keluar Madinah. Jadi sahabat-sahabat ni pergi berkampung di Sahilil Bahar, pergi di tepi laut, buka cawangan baru Islam di situ. Ini strategi, alhamdulillah. Jadi menyebabkan cawangan Madinah tu ada satu lagi pusat dakwah di sana. Balik Mekah dia orang tak balik. Kalau balik kena pukul ke Abu Jahal. Nak duduk Madinah tak boleh ikut perjanjian. Nabi tak langgar janji, tapi sahabat ni pergi duduk di tepi laut. Kemudian di antara lagi hikmahnya, perjanjian damai ini gencatan senjata selama 10 tahun. 10 tahun. Jadi alhamdulillah bila kita tak balas dengan Quraisy, banyaklah masa kita nak dakwah sana sininya. Jadi ini semua peluang-peluang yang Allah Taala berikan. Baik, saya tak nak panjangkan cerita Hudaibiyah ni. Cuma nak cerita peristiwa itu berlaku. Akhirnya perjanjian damai terjadi. Nabi paksa sallallahu alaihi wasallam buka ihram, sembelih kambing, dia panggil damul ihsar, sembelih kambing, sembelih unta, balik semula ke Madinah. Dan diberi visa 3 hari untuk datang pada tahun depan melakukan umrah dalam masa 3 hari. Tamat. Baiklah, kita pergi kepada isu yang keempat, Al-Arab Qadiman. Orang Arab dulu dan sebahagian daripada sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum yutliquna syu'urhum. Rambut dia panjang. Jangan kata macam mana ustaz tu rok, panjang tak boleh. Ada yang panjang rambut pasal kena ikat, buat 2 tocang. Tocang kau orang panggil, ikat rambut belah 2 ni. Ada yang jenis tak ikat pasal jenis lepas rambut, dia panggil jummah. Jummah ni jenis rambut panjang sampai ke bahu gini. Mana 2 cara lah, sama ada ikat ataupun lepas sampai ke telinga. Jadi mereka pula duduk di padang pasir, air tak banyak. Sebab itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menggalakkan. Nabi kata ghaslu yaumil jum'ati, mandi pada hari Jumaat tu mesti kena mandi. Sebab nak menggalakkan orang-orang Arab ni mandi. Kalau boleh sekali seminggu mandi cukup dah. Kalau hak junub cerita lain, hak biasa-biasa. Jadi dia duduk di, maka bila kita tengok kutu ni banyak duk serang ke kepala Ka'ab ni, nampak letih dia. Letih Ka'ab bin Ujrah ni. Maknanya biasa. Kita hari ni, Nabi sendiri pun panjang rambut dia Jummah sampai sini. Cuma kita orang Melayu ni tak boleh. Jadi kalau orang panjang jadi rok selalu. Ataupun jadi simah tertentu. Kumpulan sama ada kumpulan rok hodok main menyanyi ni, atau kumpulan makrifat batiniah ni, rambut mota molek rambut jadi masalah. Ana bila baca kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam, naklah juga taruh rambut panjang ni biar berak mari sekali. Kawan-kawan duk kata jangan buat weh. Nanti orang kata Abu Anas tu buat tabiat dah, rambut panjang pula dah. Jadi rok pula dah. Allahu Akbar. Jadi kebetulan kita boleh anak laki-laki. Kita pun pegang rambut panjang anak sepasin ni. Dia mari masjid, makcik panggil mek belakang dia. Nama Ahmadnya panggil mek atau cukup lah. Susah kata buah ni. Dia kata mek. Pakai bila dia pakai seluar, dia kata wano anak ustaz mek pakai seluar ni pula dah. Kata tidak, mek ni awal Ahmad. Jadi dah lah dia panjang sekali. Kita kata ambil anak lah panjangnya. Ayah tak lagi dah. Menjadi roh pula tua kita. Baik para jemaah sekalian, kita pergi kepada cerita yang kelima, Ka'b bin Ujrah radhiyallahu anhu abbara an mu'anatihi.
Dia sendiri menyatakan betapa susahnya dia serang ke kutu ni dalam beberapa riwayat. Tengok ni, riwayat Bukhari kata warasi yatahafatu qamlan. Kepala aku ni penuh dengan kutu. Kita ialah 2-3 ekor kutu atas kepala, tak boleh tidur dah. Ni penuh dengan kutu. Dalam riwayat lain, humiltu ila rasul. Aku dibawa jumpa Nabi sallallahu wal qamlu yatanatharu ala wajhi. Kutu ni ngongak-ngongak atas muka aku ni, merayak. Allah. Faqala, Nabi pun bersabda, ma kuntu ura al-waj'a balagha bika ma'ara. Tengok ni, bahasa Arab. Ma kuntu ura al-waj'a balagha bika ma'ara. Nabi kata, aku tak tengok penyakit yang melanda siapa begini sekali Ka'ab. Au ma kuntu ura al-jahda balagha bika ma'ara. Aku tak tengok susah sangat Ka'ab. Jadi riwayat lain kata Rasulullah ra'ahu wa qamluhu yasqutu ala wajhi. Maka ada kata wa faqamila ra'su wa lihyatuhu. Gutu sampai ke janggut, ngongak-ngongak janggut. La haula wala quwata illa billah. Siapa aku bimbang takut dia masuk dalam mata lah macam-macam. Allahu akbar. Jadi itu gambaran riwayat-riwayat menunjukkan susahnya Ka'ab dalam masalah ini. Maka yang keenam, Islam dia bukan nak menyeksa umat pengikut dia, tidak. Allah Ta'ala telah sebut banyak dalam ayat-ayat yang menunjukkan agama kita ni agama yang tenang, mudah, senang. Di antaranya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ayat yang kita baca dalam akhir Baqarah, surah ayat Baqarah 286. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tak jadikan dalam urusan beragama kita ni susah, tidak. Dalam surah Al-Hajj ayat 87. Dalam hadis Aisyah, alaikum bima tutiqun. Nabi SAW bersabda, kena kamu lakukan ibadah setakat yang kamu mampu. Buat banyak mana pun mampu. Yang tak mampu, sabar. Maka Nabi SAW bila tengok keadaan begitu, Nabi orang panggil sedih dengan sahabat ni. Maka turun yang ketujuh, turun ayat Quran surah Al-Baqarah 196. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. Mu pakai ihram, mu jangan cukur kepala kamu sehingga selesai daripada tawaf sa'i sampai waktu bercukur, cukurlah. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. Siapa dia sakit terpaksa kena buka ihram, ataupun ada penyakit dia kepala dia macam gutu ataupun gatal kau naik, orang panggil penyakit-penyakit, dia cukur kepala, fa fidyatum min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Dia punya fidyah bayaran puasa 3 hari, sedekah 6 orang miskin, atau sembelih kambing. Sembelih seekor kambing. Maka Nabi SAW telah memberi kelonggaran kepada Ka'ab dan orang-orang yang seumpama Ka'ab boleh langgar larangan ihram, tidak berdosa dan bayar fidyah. Alhamdulillah, kata tuan-tuan, ada kelonggarannya bagi kita, alhamdulillah. Yang ke-8, apakah fidyah? Fidyah di sini dalam ayat Quran Tuhan sebut min siyamin, puasa, au sadaqah, sedekah, beri makan, au nusuk, ataupun sembelih seekor kambing. Berapa orang? Tak sebut. Berapa hari? Tak sebut. Maka dalam hadis lain, hadis Ka'ab bin hadis ni Nabi sebut sum salah satu ayam, puasa 3 hari, at'im sittata masakin, beri makan 6 orang miskin, setiap miskin nisfu sa', setengah gantang, 2 cupak, wahlik ra'sak, cukur kepalamu. Dan juga tadi Nabi kita suruh tajidu syah, mu ada kambing. Kalau ada kambing, sembelih kambing. Kalau tak ada, maknanya boleh pilih di antara 3. Boleh pilih antara 3. Sembelih kambing, seekor kambing, puasa 3 hari, beri makan 6 orang miskin. Alhamdulillah, selesailah zaman kita. Maka kita diberi pilihan di antara 3 ni. Siapa-siapa dia buat 3 ni, jadi.
ana waktu daripada anak budak lagi, Allah irham ayah ni, Allah lah beri keampunan dia dengan mak kita ni, curahkan rahmat sebanyak-banyaknya. Dia bawa kita pergi Mekah, pergi haji lah, macam-macam, pergi umrah. Kebetulan nenek pun ada di sana, pergi. Jadi banyak lagi kita duduk dengar peristiwa-peristiwa, orang duduk nanya. Dia ada seorang ustaz ni, orang panggil dia ustaz kambing. Ustaz kambing. Sebab apa ustaz kambing? Semua kesalahan ihram kambing belaka. Sedangkan dalam ayat ni boleh pilih 3, dia kambing. Salah cabut bulu, kambing. Betul lah ustaz kambing, ustaz ngutik kambing. Sedangkan benda kambing ni mahal, 300. Kalau beri makan orang miskin baru 60 rial. Nah, banyak beza tu. Baiklah. Jadi Ka'ab dia pilih sembelih kambing. Dia ambil yang terbaik lah, yang terbesar. Tak ada masalah tu. Yang ke-9 kita dah sebut dalam siri yang lepas, di antara larangan ihram 13 perkara itu, tak boleh pakai wangian, tak boleh memburu hayawan, tak boleh potong kuku, tak boleh berkelahi sama-sama kita. Dan dalam itu dia panggil tak boleh berkelahi sama-sama kita. Ada satu lagi, iaitu jangan buat benda yang tidak baik. Jangan buat benda tak baik. Iktisabus sayyiat. Pergi buat benda tak baik, duk kelahi dengan orang, duk baloh. Jangan. Kita kena kita di Mekah ni dia begini. Bila Allah Taala larang kita berkelahi, syaitan mari lalu. Mula-mula nak marah ke orang, kita duk tawah orang lalu rempuh. Hei, macam-macam nak. Beratur nak kucuk nak pergi melontar, orang langgar. Naik lalu siku ni. Buka sayap lalu. Tapi kita kena cepat-cepatlah. Jangan layan. Kalau terbuka sayap tu, tutup balik. Jangan layan. Kalau layan jadi ni. Maka kita kena berhati-hati para jemaah, jangan sampai merusakkan larangan ihram yang kita buat itu. Baik. Di antara larangan ihram, tuan-tuan tanda, labs al-makhit au al-mukhayyat. Bagi kita orang laki-laki tak boleh pakai pakaian yang berjahit. Makhit yang melingkungi, menutup anggota. Macam kita pakai baju, kopiah, stokin. Itu tak boleh tu. Tutup satu anggota yang penuh. Pakai kasut tidak boleh. Cuma bagi wanita senang. Wanita dia punya ihram di muka dengan tangan. Itu je. Dia kena buka, wajib kena buka muka, tangan setakat ni, pergelangan tangan. Dia tak boleh pakai sarung tangan, tak boleh. Pakai jilbab, pakai hijab tidak boleh. Tapi bagi orang laki-laki, ingat molek, kita orang laki-laki ni dia panggil ihram al-rajul di mana? Ihram orang laki-laki di kepala. Kita tak boleh pakai kopiah, tak boleh pakai itu ihram laki-laki di kepala. Ihram wanita di muka. Ihram wanita di muka. Baik, sekarang ni timbul masalah sikit. Wanita yang pergi umrah musim pandemik, musim Covid ni. Tadi kita jawab dah dalam tanya jawab ni, kebetulan tajuk dia ada, kita sambung di sini. Alhamdulillah pihak jawatan kuasa, saya baca keputusan keputusannya jawatan kuasa muzakarah haji peringkat kebangsaan yang ke-37 bagi musim haji 1442 2020 pada 21 hingga 23 Disember 2020 telah meletakkan satu keputusan dalam masalah larangan ihram. Saya baca di sini, di antaranya semasa wabak, pemakaian pelitup muka yang diarahkan oleh pihak berkuasa, makna kerajaan Arab Saudi lah, dia suruh semua orang pakai pelitup muka, laki-laki dengan wanita. Bagi wanita, bagi laki-laki tak apa, memang laki-laki boleh tutup muka. Bagi wanita adalah diharuskan dan tidak dikenakan dam serta tidak berdosa. Jadi harus, tak payah bayar dam dan tidak berdosa.
Adapun laki-laki dibolehkan untuk menutup muka kerana perbuatan tersebut tidak termasuk dalam perkara larangan dalam ihram bagi laki-laki. Jadi ini adalah larangan ihram yang terbarulah zaman kita hari ni, iaitu wanita terpaksa kena pakai pelitup muka ataupun mask. Dan pihak keputusan muzakarah oleh kerana kita ni terpaksa mengikut SOP peraturan kerajaan, maka tidak berasa, tidak kena bayar dam dan diharuskan. Alhamdulillah. Jadi anak sendirinya kita kata tak apalah. Cuma dari sudut kira-kira, kalau orang tu ada duit, dia kata oleh kerana kita ni langgar ihram, langgar larangan ihram, saya nak ambil jalan keluar yang selamat. Apa dia? Nak bayar juga. Jadi bila kita dah pakai banyak kali kita pakai tak apa, jangan bayar lagi. Kita bayar sekali je. Bila dekat nak balik, habis dah kita buat umrah, kita jangka kita tak ada lagi umrah, tak ada lagi larangan ihram lepas pada tu, kita pun bayar, bagi 6 orang miskin, kita bayar. Jadi kita balik, kita dah bayar fidyah. Kalau fidyah tu tak kena sekalipun diharuskan pun, kita kata alhamdulillah, aku dah keluar daripada khilaf. Keluar daripada khilaf, itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Jadi alhamdulillah. Maka banyak lagi lah keputusan muzakarah yang ada di zaman Covid ni, di antaranya diminta supaya kita berniat bersyarak. Kalau nak pergi tawaf wada, kajian tak benar, tak payah tawaf, gugur dan tidak berdosa insya-Allah, dan tidak perlu bayar dam. Itu di antara keputusan yang dibuatlah muzakarah. Jadi para jemaah sekalian, ada seorang sahabat Nabi mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mari tanya, "Ya Rasulullah, ma yalbasul muhrimu minas thiyab?" Orang pakai ihram dia boleh pakai apa? Orang berihram dia boleh pakai apa? Nabi selalu bagi jawapan yang orang panggil pendek tapi lengkap. Nabi kata, "La yalbasul qumusu walal amaim." Mu jangan pakai kamis, jangan pakai baju, jangan pakai jubah, jangan pakai serban, jangan pakai seluar. Cukup dah tu. Seluar bawah, serban atas, baju body. Nah, walal baranis. Baranis ni baju jubah ada kepala, topi kan. Itu dia panggil baranis, burnus. Untuk orang Maghribi, orang Morocco biasa pakai. Kepala sekali dengan ni, topi sekali. Jubah juga. Walal khifah, jangan pakai khuf. Khuf ni stocking kulit. Kecuali orang yang tak ada kasut, maka dia pakai khuf. Al-waliyaqtahuma asfal al-ka'bain, dia kena potong di bawah buku lali, panjanglah kita. Wala talbasu minas siyabi syai'an massahu za'faran aw wars. Jangan pakai pakaian yang telah dicelup dengan za'faran atau wars yang berbau wangi. Itu tidak boleh. Hadis ini muttafaqun alaih. Tamaklah kita para jemaah sekalian isu cerita Ka'ab bin Ujrah yang dilanda gutu yang begitu banyak di kepala dia. Hasil daripada gutu lah lahirnya larangan ihram dan fidyah untuk kita bayar ketika terlanggar ataupun terpaksa melanggar kerana keuzuran yang telah tersebut. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri pada kita rezeki dapat sampai ke dua tanah haram, ajilan ghair ajil, sama ada umrah ataupun haji. Lebih-lebih lagi sahabat-sahabat kita yang belum pernah sampai ke tanah haram ni. Belum sampai ke Mekah lagi. Kita dah tua, dah lama dah duduk rindu ke Mekah. Kita doakan supaya dapat sampai dengan baik, dan dapat mengerjakan umrah ibadat dengan sempurna, dan dapat kembali salimin, ghanimin, mustabshirin, dapat balik ke tanah air dengan selamat insya-Allah. Sekian dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.